Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurniaan nikmat. Pada pagi ini merupakan kelas yang terakhir Darut Tafsir untuk bulan Ramadan ini, dan kita telah sebut kemarin itu usul yang ke-9, memahami Al-Quran berdasar kepada tertib Al-Quran. Ini tertib Al-Quran yang kita depan Al-Quran yang kita baca ni lah depan kita ni. Dan tertib itu tertib tauqifi, tertib seperti yang ada pada hari ini, yang diterima oleh para sahabat dan Nabi SAW, dan baginda pula terima daripada Jibril. Jadi semasa sahabat baca Quran, sahabat baca mengikut tertib sebagaimana dalam mushaf pada hari ini. Sebabnya yang mengumpulkan Al-Quran itu Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi itulah yang sahabat baca. Sahabat yang terbunuh di dalam masyahid, dalam peperangan, ramai di kalangan hafiz Quran, dia baca sebagaimana yang ada depan kita ini. Jadi benda itu benda yang disusun oleh Allah Ta'ala sendiri dan Nabi SAW sendiri. Cuma di sana terdapat beberapa khilaf di kalangan ulama lah, beberapa khilafnya iaitu di antara Makiyah dan Madaniyah, itu diturunkan di kawasan di selepas hijrah dan sebelum hijrah, itu ada khilaf. Kita tak nafikan. Baik. Cuma pembahagian juzuk-juzuk dalam Al-Quran ini adalah pembahagian ijtihad. Yang mengatakan Al-Quran itu 30 juzuk itu orang panggil ijtihad. Tapi ijtihad pun ijtihad yang boleh dipakai, ijtihad yang diterima berdasar kepada pengetahuan para alim ulama berkenaan dengan ilmu Al-Quran ni, dan penelitian dia pun buatlah 30 juzuk. Kalau surah tu memang surah 114 lah, tu memang wahyu daripada Allah. Cuma ni dari segi susunan apa orang panggil surah tu pun wahyu Allah Ta'ala juga. Cuma ijtihadnya juzuk tu sendiri, bilangan juzuk dan bilangan rukuk tu ada bunga. Ayat tu sebelum tu ada bunga, betul tak? Satu cerita, satu bilangan, satu rukuk, dua rukuk, tu adalah ijtihad ulama Quran. Tapi ijtihad tu boleh diguna pakai. Mungkin dia buat begitu tu, yang pertama sekali senang untuk dia menilai, senang untuk dia menulis. Dia nak tulis Quran tu mudah sikit.
Dia nak tulis Quran tu, dia nak tulis tajuk tu mudah sikit. Nah, kemarin dulu seorang tokoh tafsir yang hebat telah meninggal dunia, Allah maafkanlah, yang dia buat tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ni 36 jilid ada. 36 jilid, ada bahasa Arab, ada di pustakaan Matik tu ada orang wakaf situ, tafsir maudhu'i. Tafsir berdasarkan tajuk. Maudhu'i tajuk macam Nabi Adam, dia buat macam kamus Quran. Adam satu dok mari ayat pasal Adam. Memang satu benda yang sukar lah. Tajuk, contoh tajuk Amru bil Ma'ruf, dok mari semua ayat Amru bil Ma'ruf. Itu tafsir yang dia buat, 36 jilid semua sekali dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu saya tak pasti ada terjemahan ataupun tidak. Tapi penulisan itu memang sangat baik, menolong kita untuk memahami apa dia isi kandungan Al-Quran, kerana dia disusun berdasar kepada tajuk-tajuk yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu satu benda yang menarik. Baik, di alam Melayu kita ni, kita kena akui bahawa penafsiran Quran, kitab tafsir tidak ada, kecuali sikitlah Hamka tulis Al-Azhar tu je lah, 2-3 tafsir sikit-sikit lagi, kecil-kecil. Tafsir yang besar tu tidak ada. Yang ada pun terjemahan pimpinan Ar-Rahman, itu pun terjemahan adalah dia hurai sikit-sikit bawah-bawah tu, tapi tidak secara menyeluruh. Oleh kerana itu sebagaimana yang saya sebut bahawa keperluan zaman ini adalah keperluan melahirkan orang dalam bidang Al-Quran, itu bidang tafsir. Keperluan hari ini banyak sekolah tahfiz yang melahirkan hafiz saja, penghafal Quran. Sebab tu saya kata kemarin, sebenarnya tak berapa nak perlu dah penghafal Quran tu. Sebab zaman dulu hafal Quran, kerana Quran tidak dimushafkan bagaimana depan kita ni. Hari ni Quran ni dah dimushafkan, telah ada di hadapan kita, boleh baca Quran sebenarnya, ya. Tapi kalau hafal Quran tu untuk hafal dalil-dalil tertentu dalam bab tertentu, pentinglah juga. Seorang ulama nak jadi ulama ni, dia mesti paling kurang dia hafal juga dalil, hafal juga Quran. Itu tak apa, nak hafal pun tak apa. Tapi yang lebih penting sekali, sekolah-sekolah kena fikir hari ini, itu melahirkan ulama tafsir, melahirkan ulama Al-Quran, melahirkan ulama Al-Quran. Itu benda asas yang utama sekali. Bukan sahaja habis 30 juzuk, tapi bila dia baca 30 juzuk dalam tarawih tu, dia tahu ayat ni macam mana, ayat tu macam mana, ayat ni macam mana. Dia boleh tahu apa yang dia baca. Itu lebih hebat lagi, lebih terkedepan. Dan zaman sekarang memerlukan keadaan yang begitu. Baik, kalau kita tengok kepada cerita yang telah dibuat ni, muka surat 34 tu, nama surah, juzuk, makiyah atau madaniyah, bilangan ayat, lepas tu bilangan rukuk dan nama lain bagi surah tersebut. Tuan boleh balik baca sendiri ni, tak perlu. Tapi ada yang tak ada nama lain. Contoh yang ke-10 tu, muka surat 35 tu dah, surah Yunus, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, 4 Ibrahim, Al-Hijr, tu semua tak ada nama tu, tak ada nama lain, nama tu je. Tapi hak lain ada nama lain. Baik, nama lain ni adalah nama yang disebut oleh ulama kita, ulama Quran. Jadi benda tu benda ijtihad juga, nama-nama benda ijtihad juga. Jadi dan nama tu sendiri diambil juga dalam hadis. Contoh surah belakang-belakang, surah Hawamin, surah Ghafir, surah apa ni, Suratul Mu'min, Suratul Ghafir, Al-Ahqaf, Al-Jasiyah,
Semua tu orang panggil surah Hawamim, surah yang dimulakan dengan Hamim. Ada yang disebut sebagai surah Hamim Sejadah, ada sebut Hamim Ain Sin Qaf. Surah Syura contoh muka surat 37 tu, nombor 42, juga disebut sebagai surah Hamim Ain Sin Qaf, sebut sebagai surah Syura. Jadi nama-nama surah ni sendiri ada yang memang Rasulullah sebut, satu yang ada yang memang ijtihad. Nama-nama lain tu ini ijtihad, dia pandangan, dia kata nama begini, dia kata nama begini. Suratul Insan contoh, Suratul Insan. So insan ada nama lain, nama dia Suratul Dahri. Al-hatta insan hilum min ad-dahri. Daripada ad-dahri itu disebut itu nama surah Al-Insan. Jadi tuan boleh balik baca sendirilah bercarta ni, semua orang faham. Cuma kita beri perhatian ni di ujung nama-nama surah tu, nama-nama surah yang lain. Mungkin kita tak tahu sebelum ni nama tu, mungkin kita tak tahu, hari ni kita dapat tahu. Baik, kita tengok muka surat yang ke-43. Last muka surat 43. Dia ada peringatan bawah tu. Peringatan satu. Peringatan satu. Baik. Surah-surah yang disepakati ahli tafsir sebagai surah Madaniyah ada 20 kesemuanya. Surah-surah yang disepakati surah-surah Madaniyah. Kita belajar dulu surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Selepas hijrah. Tak tentu juga penurunan dia bukan di Madinah saja, ada tempat lain pun ada. Oleh itu istilah yang patut kita guna itu surah yang diturunkan selepas daripada peristiwa hijrah. Dikemukakan surah ni yang pertama suratul Baqarah, surah Ali Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, suratul Anfal, suratul Taubah, suratul Nur, suratul Ahzab, suratul Muhammad, suratul Fath, suratul Hujurat, suratul Hadid, suratul Mujadilah, suratul Harsh, surah Mumtahanah, suratul Jum'ah, Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Idza ja'a Nasrullah. Baik, itu 20 ni sepakat dah. Sepakat bahawa surah ni surah Madaniyah. Surah Madaniyah, tak ada pertikaian di kalangan ahli tafsir. Baik, seterusnya surah yang khilaf para ahli tafsir tentang Makkiyah atau Madaniyah pula ada 13. Ini hak khilaf. Ada hak kata Madaniyah, ada hak kata Makkiyah, ada kata campur dua-dua, separuh Mekah, separuh Madinah. Ada yang sedar nak cerita Makkiyah, lepas tu dia pergi Madaniyah, lepas tu dia pergi Makkiyah balik. Ulama khilaf dalam bab ini, dia ada semuanya 13. Suratul Fatihah, Suratul Fatihah 1-3-4 ayat tu di Mekah, hak lebihnya katanya di Madinah. Baik. Suratul Ra'du sama juga, Suratul Hajj, Suratul Rahman, Surah Saf, Suratul Taghabun, Suratul Mutaffifin, Suratul Qadr, Suratul Bayyinah, Suratul Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Itu ulama khilaf. Khilaf. Selebihnya adalah surah-surah disepakati mereka sebagai surah Makkiyah. Lebih daripada hak ni dia kata sepakat surah Makkiyah. Dah banyak Makkiyah ni dalam ni lah, saya sebut itu dalam juzuk Amma. Juzuk Amma tu memang banyak Makkiyah. Memang banyak surah diturunkan di Mekah, sebab dia banyak cerita hak kiamat. Mekah ni kalau kita tengok ayat dia akidah saja. Semua ayat-ayat akidah tu boleh dikatakan diturunkan di Mekah. Semua ayat-ayat akidah. Sebab apa? Sebab di situ pembinaan akidah. Pembinaan akidah.
Di Madinah bila akidah telah dibina, maka masyarakat pun terbina dengan sebab akidah dibina. Dia bina akidah, lepas tu bina masyarakat. Kalau tak ada, rosak dua perkara. Baik. Nah, dua benda ni kerajaan kena ambil tahu lah. Pembinaan masyarakat ni terbina dengan akidah, dengan akidah yang sahih. Barulah rakyat jadi rakyat yang betul-betul disebut oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan takwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat, Allah Taala buka berkat langit bumi turun ke dia. Hasil daripada dia betul-betul jadi orang bertakwa, amanu wattaqaw. Baru negara dia makmur, negara dia maju, sebab rakyat dilatih supaya beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik. Kesimpulannya, jumlah kesemua sekali surah dalam Al-Quran adalah 114. 20 daripadanya adalah surah Makiyah, 81 daripadanya adalah surah 20 daripadanya surah Madaniyah, 81 daripadanya surah Makiyah, dan 13 daripadanya pun ada dipersisihkan sama ada Makiyah ataupun Madaniyah. Baik. Jadi dia kata kesimpulan semua surah 114 lah. 20 bahagian Madinah, 80 Mekah, dan 13 lagi khilaf di antara masuk dalam tu, antara Mekah dan Madinah. Itu pendapat yang banyak. Baik, itu senarai dia bagi. Peringatan yang kedua, sesuatu surah dikatakan Makiyah atau Madaniyah berdasar kebanyakan isi kandungannya. Ia tidak bererti setiap ayat dalam surah Makiyah diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kerana mungkin juga ada di dalamnya 1-2 ayat diturunkan setelah baginda berhijrah ke Madinah. Demikian juga dia kata sebaliknya, mungkin ada dalam surah yang dikatakan Madaniyah 1 ataupun 2 ayat diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bagaimana para ulama tafsir ada menyebutkan beberapa kaedah umum dan ciri-ciri bagi masing-masing dapat daripada surah Makiyah dan Madaniyah. Baik. Dia kata kadang-kadang dalam surah Makiyah tu ada 2, 3, 4 ayat Madaniyah. Dan kadang-kadang ayat surah Madaniyah tu ada 2, 3, 4 surah Makiyah. Itu perbezaan daripada kalangan ulama tafsir, tapi dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia yang boleh kita tengok kaedah di sini. Baik. Antara kaedah yang umum, yang biasalah, yang umum dan ciri-ciri surah Makiyah lah sebagaimana berikut. Ini ciri-ciri surah Makiyah. Baik, yang pertama, setiap surah yang di dalamnya ada ayat sajdah adalah surah Makiyah, kecuali surah Al-Hajj, kerana para ahli tafsir masih khilaf tentangnya, sama ada Makiyah atau Madaniyah, meskipun terdapat di dalamnya ada 2 sajdah, ayat sajdah. Jadi kaedah yang pertama, kaedah umum dia panggil, apabila dalam tu ada apa orang panggil ayat sajadah, maka di situ kita boleh nampak ayat-ayat Makiyah. Ayat-ayat Makiyah, perintah supaya sujud. Dan ayat-ayat sajadah ni biasa ayat berkaitan dengan tauhid lah. Tapi cuma dia kata dalam surah Al-Hajj saja ulama khilaf di antara Makiyah ataupun Madaniyah. Khilaf dalam, walaupun dalam tu ada 2 sajdah, ayat suruh sujud, tapi dia Makiyah ke dia Madaniyah. Baik, itu cerita dia. Yang kedua, semua surah dalamnya digunakan kalla adalah Makiyah. Perkataan ini berulang sebab 33 kali di bahagian separuh akhir Al-Quran, dan ia bertaburan dalam 15 surah yang lain. Perkataan kalla innaha tazkirah, kalla idza balagatit taraqi, kalla law ta'lamun
Semua kalla tu dia mari di Makkiyah. Sebab ada ancaman di situ. Ada ancaman. Jangan buat begini. Kalla tu mana? Jangan buat begini. Jadi begini. Jangan buat gitu. Itu kalla. Baik. Sama ada benda tersebut ditegur Nabi SAW ataupun ditegur orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Tapi teguran pada Nabi ni lain. Teguran kasih sayang dia panggil. Surah yang di dalamnya terdapat dimulakan dengan ayat Ya ayyuhan nas adalah Makkiyah kecuali suratul Baqarah dan suratul Hajj. Dalam tu ada Ya ayyuhan nas, wahai semua umat manusia. Sebab apa dia kata? Sebab jarang lah Allah Ta'ala nak bercakap wahai manusia, jarang Tuhan guna gelaran. Pada orang beriman Tuhan kata Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Itu banyak diturunkan di Madinah tu kalau orang beriman. Tapi kalau Ya ayyuhan nas, cakap dengan semua wahai manusia, banyak ayat begitu, Makkiyah. Baik. Semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'at, Hamim, Alif Lam Mim, Kaf, Ya, Ha, Ya, Ain, Sad. Huruf muqatta'ah urut satu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Semua ni kecuali surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Hak lain dia kata masuk situ belaka, kecuali Baqarah dengan Ali Imran. Baik. Semua surah yang tersebut di dalam kisah para nabi dan umat-umat di zaman silam adalah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Surah Baqarah pun cerita juga ulama silam, tapi ayat tu bercerita Bani Israel, tentang Bani Israel, apa yang Bani Israel buat begini-begini. Baik. Semua surah tersebut, semua yang muqatta'ah mana satu huruf tu, dia semuanya Makkiyah kecuali Baqarah dengan Ali Imran. Baik. Semua surah yang tersebut di dalamnya kisah para nabi dan umat-umat di zaman silam adalah Makkiyah kecuali suratul Baqarah. Kecuali suratul Baqarah. Baik. Setiap surah yang tersebut dalamnya kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyah kecuali suratul Baqarah. Sebab apa dia kecuali suratul Baqarah ni? Sebab dia bercampur. Surah Baqarah tu sendiri bercampur ayat-ayat tu. Baik. Surah-surah yang mengandungi pembuktian tentang akidah tauhid, risalah, rasul, hadis kebangkitan, hari kiamat, syurga, neraka pada umumnya adalah surah-surah Makkiyah. Pada umumnya. Kaedah ni kaedah umum. Lebih terperinci lagi, dia ada lagi terperinci lagi. Baik. Surah-surah yang memaparkan akhlak yang mulia di samping membantah jenayah diperlakukan buruk terhadap musyrikin seperti membunuh orang-orang yang tidak bersalah, memakan harta anak yatim, memenanam hidup-hidup anak-anak perempuan dan lain-lain adalah Makkiyah. Surah bincang pasal akhlak yang mulia, jangan buat tanam anak hidup-hidup, lepas tu jangan bunuh orang. Semua tu ayat-ayat Makkiyah. Sebab itu hijrah musyrikin masa tu, bunuh orang, tanam anak. Dan last sekali, surah-surah Makkiyah pada umumnya mengandungi ayat-ayat pendek, penuh erti, banyak menggunakan seni bahasa Arab tinggi. Penggunaan seni bahasa seperti tashbih, tamsil, kinayah, majaz dan isti'arah. Ini istilah ni istilah balaghah ni. Istilah balaghah. Tashbih, perumpamaan, tamthil, contoh, kinayah ni bahasa orang panggil kinayah, dengan majaz ni bahasa yang Tuhan guna tu ada benda di sebalik. Kalau kita sebut bahasa Melayu, peribahasa lah. Sindir. Kinayah ni bentuk sindiran. Baik. Isti'arah dan juga lumrah. Satu yang lumrah di dalamnya, pembendaraan kata yang sangat luas. Jadi bila mari ayat-ayat yang berbentuk kata-kata dia sedap-sedap Al-Quran ni, semua tu Mekah. Kerana apa? Sebab musyrikin Mekah tu dia memang ahli bahasa. Dia ahli bahasa 2-3 orang di situ. Dia memang buat pertandingan untuk baca syair. Setelah dia musim haji, dia ada pertandingan baca syair.
Dan syair yang paling indah sekali digantungkan di Kaabah. Itu dia punya tradisi dia. Baik. Kaedah umum dan ciri-ciri surah Madaniyah pula seperti berikut, dikata. Surah yang mengandungi kewajipan-kewajipan agama seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya dan hukum-hukum hudud adalah Madaniyah. Surah bab hukum, surah Madaniyah. Sebab Nabi jadi kerajaan dah. Lepas tu surah-surah yang menyebutkan tentang golongan munafik dan gelagak-gelagak mereka, surah Madaniyah. Surah Al-Ankabut, kecuali surah Al-Ankabut. Lain semua masuk Madaniyah. Sebab munafik ni, perangai munafik ni, dia mari semasa Nabi SAW duduk di Madinah. Dia tak ada di Mekah tu. Bila Nabi duduk di Madinah, orang tak puas hati ni pergi buat perhubungan dengan musyrikin Mekah. Surah-surah yang mengandungi ayat-ayat ditujukan kepada ahli kitab dan dialog. Ada surah Madaniyah. Surah di dalamnya terdapat ayat dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, umumnya adalah Madaniyah. Surah yang mengandungi hukum hakam ibadah, muamalah, hudud, pusaka, perang, kekeluargaan, kenegaraan dan kemasyarakatan serta hubungan antara bangsa adalah surah-surah Madaniyah kesemuanya. Banyak daripada surah Madaniyah panjang. Demikian juga dengan ayat-ayat di dalamnya terdapat panduan yang agak terperinci dengan satu persatu tentang tata cara melaksanakan suatu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau surah-surah Makkiyah lebih banyak mengatakan pertentangan antara Islam, penyembahan berhala secara khususnya, maka surah Madaniyah lebih pula mengatakan tentang pertentangan antara orang Islam dengan ahli kitab atau golongan munafikin. Kalau Makkiyah, penentangan orang-orang yang menyembah berhala, musyrikin. Tapi kalau Madaniyah, surah ataupun ayat-ayat yang disebut ahli kitab. Kerana ahli kitab ni lah yang jadi orang tak berapa nak masuk Islam pada ketika itu. Orang kata macam-macam kerana dia tu lebih dahulu pegang kitab. Jadi musyrikin Mekah sendiri pun apabila satu masalah ditanya di Madinah, tanya ahli kitab macam mana. Bagi dia, mereka sangat hormat kepada ahli kitab kerana ahli kitab ni orang yang ada kitab. Orang yang ada kitab belum daripada agama. Mereka ni macam tak ada apa lagi masa tu. Tak ada tamadun lagi nak banding dengan ahli kitab. Jadi sedapnya pula ahli kitabnya nak tipu ke dia. Baik. Tu golongan munafikin pun sama juga. Dia ada di Madinah. Kemudian gaya bahasa surah-surah Madinah pada umumnya bersahaja dan terang. Penggunaan bahasa-bahasa berbunga dan penuh dengan berbagai seni bahasa Arab kurang terdapat dalamnya. Ini kerana realiti masyarakat Madinah adalah latar belakang yang berbeza. Keadaan mereka sememangnya menghendaki bahasa yang terang, sederhana digunakan. Orang Madinah dia lain. Kita cakap terang-terang begitu pun dia reti lah. Cuma Arab Mekah ni dia guna kiasan kerana faktor persekitaran dia begitu. Dia hidup dengan syair, dia hidup dengan bahasa, dia hidup dengan orang panggil hiburan dia begitu. Hatta naik unta pun dia bersyair, naik unta pun dia menyanyi dan sebagainya. Dan sememangnya kalau orang nak tahu bahasa Arab dia sepenuhnya, memang dia kena tengok syair-syair di zaman musyrikin Mekah tu ditulis macam mana. Orang tu akan dapat memahami syair itu, maka dia boleh memahami kaedah dipanggil sebagai balawah Al-Quran. Itu amat penting kalau nak mengaji lah. Baik. Kalau surah-surah Makkiyah lebih banyak menekankan fasa tauhid, kenabian, kehidupan di alam akhirat, pemandangan hari kiamat, menghiburkan hati Nabi SAW, kisah zaman lampau, maka surah Madaniyah lebih banyak menekankan soal-soal kekeluargaan, kemasyarakatan dan ketamadunan. Sebab apa? Sebab Nabi dah boleh buat negara dah. Negara ada dah. Maka bila sebut soal negara, kena bina masyarakat yang bertamadun, kena bina keluarga, kena bina syakhsiah diri. Itu semua tugas daripada kerajaan untuk buat semua itu. Jadi Nabi masa itu ketua kerajaan. Ada ketua kerajaan yang dipimpin dengan wahyu oleh Allah Ta'ala. Dia tu Nabi, dia ketua lagi. Maka ayat-ayat tu lah untuk bicara masalah kekeluargaan. Nak betulkan balik keluarga, nak manage keluarga dengan baik, dan hukum berkaitan dengan wanita dan sebagainya.
itu semasa Nabi berada di Madaniyah, ayat Madaniyah. Baik. Last sekali surah-surah yang mengandungi keizinan berjihad dan hukum hakam semasa berperang, di samping apa-apa yang ada kaitan dengan Madaniyah. Baik. Ada juga ayat yang mengandungi hukum hakam kepada perang. Semua itu turun di Madinah. Sebab apa? Sebab ada negara tadi. Peringatan yang ketiga, baik, berhubung dengan bilangan ayat dalam Al-Quran, sememangnya terdapat khilaf di kalangan para alim ulama Quran. Perinciannya adalah seperti berikut. Menurut sebilangan besar ulama, jumlah semua sekali ayat Al-Quran 6,666 ayat. 666 ayat. Itu Al-Quran. Baik, yang berpendapat 6,616 sahaja pun ada. Ada yang berpendapat hanya 6,216 sahaja pun ada juga. Ada juga berpendapat 6,237 sahaja. Yang paling tepat berhubung dengan jumlah semua kali total ialah 6,212 sahaja. Ini yang paling tepat. Kita duk pakai 6,666 betul tak? Kita duk pakai itu lah. Tapi hak ni paling tepat. 6,212. Itu yang kita pakai. Inilah jumlah yang akan anda perolehi apabila anda memecapuk adukkan ayat-ayat semua sekali ayat-ayat yang jelas di dalam surat 14 surah dan di dalamnya ada yang ada dalam Al-Quran. Baik. Berhubung dengan bilangan perkataan di dalam Al-Quran pula terdapat beberapa pendapat berikut. Tu ayat 6,000 tu, ni perkataan satu. Ada 70,937, ada 77,437 dan ada 77,277. Menurut Mujahid, pendapat dia 76,430. Menurut Abdul Aziz bin Abdullah, dia sebut 77,430. Menurut Fadl bin Shazan itu seorang ulama Quran juga, 77,439. Menurut Dr. Zulfikar Kazim di dalam Al-Quran Hakim Supedia, jumlahnya 86,430. Di antara dua pendapat yang masyhur berkenaan dengan jumlah semua sekali di dalam Al-Quran ialah satu, ni pendapat yang masyhur ni. Banyak-banyak pendapat 6,000, 70,000, 80,000 tadi pendapat. Ini yang masyhur. Yang masyhur sekali iaitu 323,671 dan 323,760. Itu pendapat masyhur dengan jumlah huruf dalam Al-Quran. Baik. Setiap surah seharusnya diterima sebagai satu unit tersendiri. Pelajar dan mengkaji dan memahami Al-Quran berpandu kepada surah-surah setelah menerima setiap surah sebagai satu unit tersendiri. Keadaan surah Al-Quran yang saling berkaitan. Surah-surah Al-Quran yang saling berkaitan rapat antara sesama lain. Al-Quran laksana sebuah bangunan yang agam, yang dengan ruang-ruang bilik bersambung di antara satu sama lain. 114 surah terkandung berkaitan ruang-ruang dan bilik-bilik saling bersambung di antara satu sama lain. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah terletak dekat dengan surah Ali Imran, sebelah surah Ali Imran. Baqarah, Ali Imran. Kedua-dua saling berkaitan rapat. Kerana itu Rasulullah SAW memanggil kedua-duanya sebagai Az-Zahrawan. Az-Zahrawan yang mana surah yang cerah dan bersinar, dan Qamamatan, dua surah yang bersinar-sinar. Surah Al-Baqarah banyak mengandungi tafsiran golongan yang dimurkai Allah, yang disebut
di akhir surah Al-Fatihah. Ali Imran pula banyak, itu golongan yang sesat, ad-dhalin, yang disebut di akhir surah Al-Fatihah. Surah Al-Talaq terletak berdamping dengan surah Tahrim. Kedua tajuk utama berkeadaan kehidupan kekeluargaan. Yang surah Al-Anfal terletak berdamping dengan surah Taubah, kedua-duanya membicarakan bab jihad. Surah Ad-Dukhan Al-Jasiyah terletak berdamping, kedua-duanya sama menghiburkan hati Nabi SAW dan membimbing baginda melakukan sesuatu selepas daripada dibimbing hati Nabi SAW itu sendiri. Baik, Suratul Falaq dan Suratul An-Nas, dia dekat dua-dua tu. Kemudian kedua-duanya kerana perlindungan. Karena itu Nabi SAW menyebut dengan mu'awwidhatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, dua surah sebagai pelindung kita. Kita baca qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Baik. Kaitan di antara surah nanti kita akan nampak bila kita mengaji. Bila kita mengaji. Dan telah pun saya sebut kemarin bagaimana at-takasur kaitan dengan al-asri, wal asri ada kaitan dengan at-takatsur. Dia mari surah tu kadang-kadang dia cerita, dia iklan dia nak masuk surah tu, kadang-kadang dia ada di bawah surah sebelum daripada dia. Contohnya Allah Ta'ala sebut surah Yusuf, bawah tu iklan kepada nak masuk surah tu. Suratul Jathiyah contoh, suratul habis suratul Jathiyah, bawah ayat akhir tu adalah iklan nak masuk kepada tajuk surah yang sebelum pada tu. Oleh kerana itu bila kita mengaji tafsir, biasanya guru tu akan sebut kaitan di antara surah dengan surah. Kalau saya mengaji, saya sebut kaitan dengan surah ni dan beza dengan surah ni. Dan semua itu adalah Al-Quran. Dan balik kepada asas yang kita mengaji dulu, bahawa bila kita mengaji begitu, kaitan antara surah dengan surah dan ayat dengan ayat sebelum dan selepas yang kita telah mengaji, bermakna semua itu menolak segala syubhat terhadap Al-Quran. Syubhat yang pertama, ada orang kata Quran ni bahawa manusia reka, sahabat yang reka banyak selepas kewafatan Nabi SAW. Kita kata tak. Kenapa? Kerana berdasar kepada apa yang kita sebut tadi, ilmu dengan ayat sebelum dan selepasnya, kaitan di antara surah-surahnya, makiyah dan madaniyahnya. Bukan kerja orang seorang untuk mereka benda tu, tidak. Kalau ramai-ramai bakat-bakat mereka, tak benda sabar juga. Dia tidak bersepakat ramai-ramai tu untuk buat jahat satu perkara tu, dan mesti ada tentangan juga. Macam adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf, Allah, dia nak bunuh Nabi Yusuf. Muncullah ada tua sekali dalam ramai-ramai tu. Dia kata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh adik kita ni. Ada perasaan sayang jugalah pada adik dia tu. Nabi Yusuf tu jangan bunuh, dia kata. Tapi hak lain tu sakan semua dia buat kerja. Tolak Nabi Yusuf, apa masuk dalam tu, panggil pula Nabi Yusuf dalam penjara tu. Itu kisah kesengsaraan. Apa kisah Yusuf ni kaitan dengan dakwah Nabi Muhammad? Adakah dia sekadar cerita? Dah. Nak beritahu pada Nabi Muhammad dan pada kita semua, nak berjaya sampai tahap Yusuf itu, kita akan didatangi ujian yang amat berat dan amat banyak. Untuk berjaya dengan redha Allah Ta'ala. Kalau nak berjaya tanpa redha Allah boleh, tapi tanpa redha Allah. Ada juga orang berjaya tanpa redha Allah dalam Quran. Itu Qarun. Berjaya juga dia, tokoh koprak yang besar, tapi tak ada redha Allah. Apa yang berlaku kepada dia? Teruk. Nampak ke ni? Teruk berlaku pada dia. Tu orang panggil berjaya tanpa redha Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau berjaya dengan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan jadi macam Nabi Yusuf. Jadi zaman tu Nabi Muhammad ditekan. Lalu sabar wahai Muhammad, sabar. Nak cerita Nabi Yusuf sikit, begitu begini. Masa adik-beradik dia nak buang baju dia, nak beri ke ayah ni, buang. Dia kata, abang jangan buang. Kalau buka tafsir At-Tabari,
Tapi At-Tabari pun kena berhati-hati sikit lah, ada kisah Israiliyat dalam tu. Saya kata buang baju tu sebab munasabah dengan dia buat bagi baju Yusuf pada ayah dia tu. Waja'u abahum isya'an yabkun, di Malik itu waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dia buat mari tu ala qamis, baju Yusuf dengan darah yang palsu, jadi buat mari. Nabi Yusuf tak ada baju, duduk sejuk dalam gua tu. Allah, Tuhan ni dia boleh buat ke Nabi dia begitu, tapi nak buat macam mana? Allah Ta'ala punya kuasa. Nabi Yusuf kata Tabari, jangan buang abang, dia kata jangan buang baju ni. Paling kurang kalau saya mati, dia kata boleh buat kain kapan saya baju ni. Allah, abang tak endah, sedih punya cerita. Abang tak endah, adik-beradik syaitan ni dia jadi sungguh dia. Dan dia buat sepakat sungguh, macam sepakat nak jatuhkan orang. Dia berpakat sungguh nak jatuh orang ni. Tak jatuh siapa-siapa, pengurusi masjid ke, nak jatuh tu imam ke. Syaitan dia pandai buat kerja tu. Dia reti jadi orang berpakat sungguh. Lepas Nabi Yusuf jatuh dong dalam telaga. Ada batu sikit, dia duduk begitu, naik atas batu senyap. Abang ni tanya pula bawah tu, abang tanya, abang-abang ada atas tanya, panggil Yusuf sahut. Ingat ke abang ni nak berubah, nak tolong lah dia ni. Ya, tolong. Kata 3 hari tak makan tak minum, 3 hari ni orang panggil lali sebab tu At-Tabari kata Nabi Yusuf ni macam nak pengsan duduk dalam tu. Bila keluar tu dia tidak bantah adik-beradik dia. Adik-beradik dia mari tu, dia tidak bantah tu dengan sebab dia tu tak larang nak bercakap dah. Tak larang nak bercakap dah. Itu kata Tabari lah dalam tafsir dia. Cuma saya nakalkan sahaja cerita tu. Dia tak ada larang nak bercakap dah. 3 hari ni orang panggil, tak ada makan apa, duduk minum air saja. Nasib baik ada air dah. Dia balik, dia kata bawa pergi dah. Dia kata ambil dah, jual lah, dia jual, bawa pergi. Siapa dia ni? Yusuf pun tak kata. Yusuf ni dia fikir, dia kalau dia kata ni abang aku, teruk lagi dia kena. Mungkin bunuh, tak apalah, selamat nyawa dulu. Yusuf pun tak ada, orang panggil tak ada angin dah nak duduk dengan dia tu, sebab khianatnya dia. Jual pergi. Jual pula. Orang hak tu nak jual tu sayang sungguh ke Yusuf. Dia bagi baju Nabi Yusuf, pakai baju apa semua ni, dia berat hati juga nak jual. Dia test, dia kata tak harga mahal. Dia kata tak harga mahal sungguh harga letak. Ingat kata tak ada orang nak beli, dia tujuan dia tak harga mahal-mahal, tak ada orang nak beli, jadi hamba dia lah akhirnya. Jadi anak angkat dia lah, tu tujuannya. Tak ada orang nak beli, apa isteri menteri mari beli. Ada orang nak beli juga rupanya. Isteri menteri memang boleh beli semua beg tangan pun mahal-mahal. Bukan sini lah, tempat lain lah tu cerita. Lah, dia pun beli duduk pula. Kasih sungguh sayang menteri tu pada Yusuf. Allah, Tuhan saja tahu. Sayangnya dia. Yusuf pula baik, buat kerja dengan telitinya, cukup lengkap. Yang fitnah perempuan pula. Hidup baru nak duduk, keluar daripada dengki adik-beradik, duduk dalam telaga, keluar daripada telaga, duduk dalam keadaan senang lenang dalam istana, dalam bilik, dalam semua hebat. Tuhan bagi, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Tuhan kata aku tempatkan, makkanna li Yusuf, bagi tempat tinggal Yusuf di muka bumi. Lepas badai batu kena fitnah perempuan, masuk penjara 30-40 tahun duduk dalam penjara lama, bukan sekejap. Nak boleh raja tu mimpi balik, ingat balik. Sebelum daripada keluar penjara tu, Nabi Yusuf kata bersih nama dia dulu, buka balik fail lama, fail mana perempuan kena potong tangan, terpotong tangan dia. Orang perempuan sakan juga. Bila dengar
apa dia ni kata isteri menteri tu dia nak buat jahat dengan hamba pun buat kira. Dia buat gosip. Padahal dia nak tengok juga Yusuf ni. Nak kata segak, tak mana segak. Buat keluar Yusuf bagi buah salah satu. Wa qatta'na. Perkataan qatta'na ni bukan terpotong gitu dah. Ada seorang je asalnya. Seorang je terpotong, terhiris. Lepas tu isteri menteri kata, Yusuf, dia terhiris tangan. Yusuf pun ambil tangan tu, Yusuf pergi balut. Oh, masing-masing pakai hiris tangan. Itu mana wa qatta'na. Qata' ni potong dan terus memotong. Lepas tu qata'a, dia potong saja tu. Tapi wa qatta'na, itu bahasa Quran. Wa qatta'na, potong. Nabi Yusuf balut hal ni, tu hiris juga tangan pun. So Nabi Yusuf balut. Jadi sungguh perempuan kalau dah gila kau orang begitu lah. Dah tikak pun dia terkejung apa, pintu pun dia lari, dia dah gila kau orang. Lepas tu isteri menteri kata, dia kata, mu baru tengok sekali. Qalat wa dhalika alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu 'an nafsihi fasta'sam. Dia kata, mu baru tengok sekali. Kita aku hari-hari duduk dengan dia, mu bayar. Menang dia lah kalau kira. Masuk penjara lah. Tak apa. Qala rabbis sijnu ahabbu. Aku lebih suka dalam penjara. Tak serabut dengan orang. Itu Nabi Yusuf cerita dia. Sampai tahap keluar penjara jadi menteri. Keluar penjara jadi menteri. Raja tengok cerdik dia ni, cerdik. Dalam Tabari sebut lagi, bila keluar penjara tu, raja tu kebetulan dia reti bahasa-bahasa lain-lain daripada bahasa Qibti ni. Bahasa-bahasa banyak bahasa dia reti. Dia bercakap dengan Yusuf, bahasa tu Nabi Yusuf jawab bahasa ni. Sampai Nabi Yusuf jawab tu, raja tu sendiri tak tahu bahasa apa. Kata Tabari lah. Dia kata cerdik semua, budak dia cerdik semua. Cerdik ambil. Jadi menteri keuangan. Nabi Yusuf minta jawatan. Inni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Dia kata, inni ala khazan, aku boleh jaga khazanah. Minta dia menteri keuangan. Mungkin kalau boleh orang lain menteri keuangan pada masa tu, habis negara-negara boleh jual. Politik kalau buat kira sangat. Nah, tapi Nabi Yusuf tengok bahawa aku ni duduk dalam pejabat menteri keuangan tu lama, daripada kecil sampai ke besar. Inni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Dia kata, aku boleh buat kerja. Memang boleh buat kerja sungguh. Sampai jumpa balik adik-beradik dia. Tengok, jumpa adik-beradik dia tidak balas dendam. Allah Ta'ala beritahu Muhammad, kalau kamu masuk kota Mekah ni, dia janji kepada kamu kemenangan, kamu jangan balas dendam sebagaimana Yusuf telah berjumpa dengan adik-beradik dia. Allahu Akbar. Tu cerita Nabi Yusuf, satu cerita je, tapi melengkapkan kesengsaraan Nabi SAW masa duduk di Mekah tu. Melengkapkan kesengsaraan Nabi. Seolah-olah Nabi ni sengsara dia, Yusuf sengsara, tapi akhir jadi raja. Akhir jadi raja. Adik-adik dia tengok, dia tak kenal Yusuf ni, dia tak kenal, tengok jauh-jauh gitu. Yusuf kenal. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kenal tengok. Mari berapa orang? Mari 10 orang. Nak minta makanan ni 11 orang, ada seorang lagi di rumah tak mari jaga ayah. Yusuf kata, hak satu orang lagi, adik-adik dia lah, Bunyamin. Tak apa. Yusuf kata, kalau nak main minta sekali lagi, tolong buat mari seorang lagi. Buat mari seorang lagi. Sebab apa tuanku? Sebab mungkin mu boleh tipu aku, dia kata. Mu kata mu 10 orang, tapi mu 11 orang, tapi hak duduk rumah tu ada kedak tak tahu, hak duduk rumah tu buat mari. Yusuf nak tengok adik dia tu. Bunyamin adik-beradik, satu mak satu bapak dengan dia. Mari ayah dia tu minta, anak minta pula dengan Nabi Yaqub. Ayah, dia kata raja nak tengok, kalau minta makanan lagi suruh mari adik. Allah. Nabi Yaqub kata, dulu mau minta dengan aku, Yusuf hilang, Yusuf. Ni adik pula. Allahu Akbar. Sebelum daripada tu dia minta tu, Nabi Yaqub kata, pergilah. Bukan pergi, hati tu tak rela. Anak dia kata, tolonglah ayah. Dia kata, tidak, kita tak boleh makanan lagi lepas daripada dia. Buat pergi Bunyamin.
buat lagi. Yusuf ada rancangan dia. Ni cerita sikit lah untuk akhir daurah ni, supaya kita boleh ambil apa benda surah Yusuf daripada kehidupan Nabi SAW. Dia pun ambil Suwa' al-Malik, apa ni, cupok raja tu, letak dalam guni adik dia. Qala mu'adhdhinun ayyatuhal 'ayru innahum lasariqun. Berkata orang yang jaga tu, kata, ni ada cupok raja hilang duduk dalam guni dia. Yusuf kata, adik dia kena tinggal sini. Undang-undang negara ni, siapa dia curi, dia kena jadi hamba kepada orang tuan. Allah Akbar. Zaman dulu undang-undang gitulah. Hak mencuri, dia kena jadi hamba kepada tuan. Hamba mak tak boleh buat apa. Zaman dulu tak boleh buat gitu. Hak curi ambil jadi kerja pula. Dengan kita-kita dia jual. Kalau zaman dulu ni lah. Zaman dulu jadi hamba. Baik. Allah qalu innahu aban syaikhan kabira. Dia kata, dia kata, ayah saya ni seorang yang tua, nak buat macam mana, ayah ni tua, kata dia. Tak ada dah dulu, kami pernah terhalang dah dulu seorang daripada apa orang panggil daripada ayah kami dulu. Ada seorang dah hilang adik-beradik kami. Pada nak ambil seorang lagi. Sialah ayah kami tua. Yusuf jawab mudah, irji ila abihi faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna. Balik beritahu ke ayahmu, senang je. Balik beritahu ayahmu, anakmu curi. Yusuf kata, dia kata, tolonglah menteri, aku tengok mu ni orang baik. Dia kata, ada, tu undang-undang, tak boleh buat apa. Undang-undang nak buat macam mana. Last sekali tuan-tuan rahmatullahi Allah, balik jumpa dengan Nabi apa ni, Nabi Yaqub, ayah dia. Teriak Nabi Yaqub, teriak. Tapi ucapan Nabi Yaqub masa dia teriak tu, dia kata, wa qala ya asafa ala Yusuf. Hak hilangnya Bunyamin, tapi dia ingat ke Yusuf lagi. Wa biyaddat 'aynahu min al-huzn. Habis lapuk mata dia, fa huwa qazim, menanggung kesedihan yang hebat. Saya sebut bahawa ni ayat ni lah jadi sebut oleh Umar bin Khattab. Di saat Umar nak meninggal, sampai Umar tak boleh nak meneruskan bacaan dia sebab dengan penderitaan Nabi Yaqub alaihissalam. Sahabat-sahabat masa Rasulullah baca surah Yusuf pada sampai ayat ni, mereka menang. Penderitaan ditanggung oleh Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, qala innama ashku basi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku serahkan kesedihan aku ini kepada kamu. Tak beritahu pada Nabi kita masa tu ayat ni, Muhammad, mu sedih kalau buat pada kamu, teruk-teruk, mu ingatlah bahawa kesedihan itu aku yang bagi. Serahlah kesedihan itu kepada Allah Ta'ala. Serah kesedihan. Gigi Nabi aku kata, gigi jumpa balik. Gigi jumpa, minta buat adik-adik, tak kira macam-macam mana, pergi jumpa, merayu ke Yusuf. Yusuf beri satu gambaran. Mengingat ke tak dulu adik-beradik yang kamu buang dalam telaga tu? Dia pun pelik. Tak ada orang tahu, pok-pok dia je tahu perkataan jahat tu. Dia kata, hal anta Yusuf, kamu Yusuf? Wa hadha akhi. Yusuf mengaku, aku Yusuf, dan ini saudara aku Bunyamin, adik aku. Qad mannallahu alaina, Allah Ta'ala yang beri kepada aku. Kerana wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa may yattaqi wa yasbir, betul-betul Tuhan sebut dua perkara yang ada pada surah Yusuf ini sampai Yusuf boleh berjaya. Takwa dengan sabar. Takwa dengan sabar. Yang pertama takwa. Takwanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana-mana orang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Tuhan buka kepada dia segala peluang, Tuhan buka kepada dia segala masalah dan apa yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala bagi rezeki benda yang tidak sangka-sangka datang. Kerana takwa. Sabar pun begitu, kerana innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Dua benda ni menguatkan hati Nabi dan hati sahabat untuk berjuang duduk di Mekah, mempertahankan akidah di saat ditekan di pulau dan sebagainya. Sehinggalah habis surah Yusuf tu,
laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ditutup dengan ucapan yang begitu indah. Laqad, demi sesungguhnya, kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah ini Allah Ta'ala kata, aku ceritakan untuk mereka yang ulil albab, orang yang menggunakan akal kecerdikan dengan betul. Maknanya setiap apa musibah yang kita lalui, kita gunakan akal fikiran yang waras untuk hadapi musibah tersebut, bukan menggunakan hawa nafsu. Sebab tu satu surah ni, ulama kata satu surah Yusuf ni memang betul-betul surah yang mentarbiah jiwa seseorang. Apabila berada pada dalam jalan dakwah, beradalah kesedihan, beradalah masalah. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Dan itulah untuk musim ini, bulan Ramadan ni, pada usul yang ke-9 kita berhenti. Saya ingat habis usul yang ke-10, tak habis juga lah, sampai 9 saja. Dan hak 10 lagi, 11 lagi tu insya-Allah. So kita telah buat grup tu, kita akan pilihlah mana-mana seminggu sekali ke untuk kita mengaji usul tafsir, ataupun 2 minggu sekali ke kita buat kelas untuk usul tafsir ni. InsyaAllah masa-masa mana tu tuan-tuan boleh tengok sendiri, masa-masa yang sesuai. Tapi pada bagi saya, masa pagi sesuai, sebab muslimat boleh mari, malam muslimat tak apa boleh mari. Kalau pagi sama-sama boleh mari. Nak pukul berapa apa, tuan-tuan bincang sama-sama sendiri untuk kita meneruskan pelajaran usul tafsir. Kerana apabila habis usul yang ke-20 ni semua, kita akan belajar ni pula Al-Fawzul Kabir bil Usul Tafsir. Baru kita masuk kitab Waliullah Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Kerana dia kena faham ni dulu, barulah senang untuk masuk ni. Bila tuan-tuan mengaji Al-Fawzul Kabir bil Usul Tafsir ni, tuan-tuan boleh nampak Al-Quran sebiji. Kerana kitab Al-Fawzul Kabir ni, dia punya muqaddimah dia pun canggih dah. Canggih macam mana? Syah Waliullah dia sebut, dia kata dia kata ni, amma ba'du, saya hamba Allah yang fakir Waliullah bin Abdul Rahim, semoga Allah memberi kepada saya dan bapa saya layanan yang sangat baik. Apabila Allah membuka kepada saya satu pintu untuk memahami kitabnya yang agung, saya berazam untuk menghimpun, mencatatkan poin kaedah yang berguna kepada teman-teman. Satu risalah yang ringkas, mengharapkan kehalusan dari Allah membuka hati para pelajar untuk mentadabbur dan memahami kitab Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Dan dia kata, orang yang baca kaedah saya ni dan mempelajari kaedah saya ni, dia akan rasa bahawa kaedah saya lah yang termudah dan kaedah saya yang boleh memahami Al-Quran. Itu dia puji kitab dia lah. Dan memang betul pun, memang betul pun. Bila ulama buat kajian kitab dia ni, Al-Fawzul Kabir min Usul Tafsir, memang bila kita mengaji kitab dia ni, dia jadi faham Quran tu. Kita tengok fokus tajuk dia tu macam mana Quran, apa dia Quran nak, semua dia cerita dalam ni. Dia cerita menggunakan bahasa yang agak indah lah, agak mudah difahami. Itu Al-Fawzul Kabir min Usul Tafsir. InsyaAllah kita bakal mengaji, mudah-mudahan kita dapat mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Fawzul Kabir ni kalau di mahad saya tahun kedua mengaji. Dalam tahun kedua mengaji Fawzul Kabir. Tahun pertama ni dia mengaji usul fiqh karangan ni, dia mengaji kitab usul fiqh syarah Syekh Muhammad Salih Utsaimin. Ni budak mahad mengaji ni, dia kena mengaji. Ni pun dah tengah dah dia mengaji ni, habis dah kita baca sekali lalu, kita tengok apa-apa yang dia tak faham. Tu je mengajar budak ni lain, mengajar orang tua ni sakit tekak sikit. Mengajar budak tak apa, kita suruh dia baca, kita hurai, suruh dia baca, dia hurai dah. Tu kalau mengajar orang tua dia lain sikit. Jadi dia agak slow, lambat untuk kita pergi naik satu tangga. Jadi budak-budak ni memang kena habis kitab ni. Tahun ni kena habis. Ni silibus dia. Tahun depan ni. Tapi kita Arab lah dia mengaji, bukan kita Melayu. Kita Arab. Semua kita mengajar dalam bahasa Arab. Kalau kita Arab dan kita syarah tu adalah bahasa Melayu. Ni tahun depan dia mengaji kitab ni, Al-Fawzul Kabir min Usul Tafsir.
Jadi tuan-tuan pun tak payah masuk mahad. Tuan-tuan tak payah masuk mahad. Hak di mahad tu, hak bahagian tafsir saya bagi mengajar. Sebab tu saya buat grup tu supaya kita sama-sama manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha zamban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa addaitah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, bila kefahaman tafsir ini kepada kami, kefahaman Al-Quran kepada kami, Ya Allah. Bila Al-Quran itu benda yang ada dalam jiwa kami, benda yang boleh menerangi hidup kami dan benda yang boleh menerangi hati kami. Bila kepada kami kefahaman yang sebenar-benarnya, untuk kami dapat mentadabbur ayat-ayat-Mu, dan mudahkanlah lidah kami untuk baca Quran, mudahkanlah akal fikiran kami untuk memahami Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ta'jal al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzamina wa zahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.